Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Kita bertemu dalam kuliah maghrib anjuran surau Nur Hidayah USJ 9. InsyaAllah pada malam ini di antara tempoh waktu maghrib dan isyak, moga-moga ada sedikit sebanyak perkongsian yang dapat kita kongsikan. Sebelum daripada itu, saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan Surau Nur Hidayah di atas jemputan dan juga peluang ini, yang dikasihi pengurusi surau, ahli jawatan kuasa surau, barisan, para imam, para muazzin, para asatidzah, pimpinan masyarakat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada hari yang mulia, hari Jumaat, kerana di dalam Islam hari yang baru bermula daripada waktu maghrib. Kita berada pada hari Jumaat, hari yang mulia, dan kita berada pada bulan yang mulia pada 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. InsyaAllah pada malam ini saya diminta untuk menceritakan beberapa hadis, beberapa riwayat berkenaan tentang ibadah-ibadah sama ada daripada korban dan haji pada bulan Zulhijjah yang kita berada ini. Namun sebelum kita bermula, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama, yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Lalu kita nak menceritakan tentang udhiyah, korban yang dilakukan oleh baginda Nabi dan juga para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara amalan-amalan yang kita dah biasa dengar, antara amalan-amalan yang mana sangat dituntut pada bulan Zulhijjah adalah ibadah korban. Ibadah korban adalah sesuatu yang dituntut. Sebab itu, kalaulah kita lihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, maka dalam riwayat ada disebutkan yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak disyariatkan ibadah kurban di bumi Madinah, Nabi tak pernah tinggalkan. Untuk itu ada dalilnya, ada riwayatnya, riwayat yang mana dinukilkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan, dengan sanad yang baik. Maka hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil Madinah 10 sinin yudhi. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam aqama, telah menetap di bumi Madinah. Berapa lama Nabi berada di bumi Madinah? Seperti mana yang kita tahu, daripada tahun yang pertama sampailah permulaan tahun yang ke-11.
lebih kurang pada waktu itu tepat-tepat 10 tahun. Maka Nabi SAW kata Abdullah bin Umar duduk di Madinah selama 10 tahun. Dan sepanjang Nabi SAW duduk di Madinah, kata Abdullah bin Umar, yudahi, setiap tahun Nabi SAW melakukan ibadah kurban. Maka daripada sini kita nampak bagaimana Rasulullah sendiri mengambil berat tentang tuntutan ibadah kurban. Antara ibadah yang bakal kita buat pada sebahagian negeri di Malaysia yang boleh melakukan korban, ada sebahagian negeri tak boleh buat di masjid surau rumah tapi kena buat di tempat penyembelihan. Ada juga negeri di tempat penyembelihan pun tak digalakkan apa pun. Maka ibadah korban ini adalah sesuatu yang mana Nabi buat setiap tahun. Dalilnya adalah riwayat Abdullah bin Umar yang ada dalam Musnad Ahmad dan juga Imam Tirmizi. Lalu kalaulah sebelum ni kita mungkin tertanya-tanya, Nabi SAW, adakah Nabi buat korban? Sebab Nabi SAW, kita tahu Nabi SAW pun seorang yang susah, seorang yang mana pada waktu itu kadangkala tidak menyala dapur di rumah baginda. Nabi SAW seorang yang mana hidup dengan sangat sederhana. Maka daripada riwayat Abdullah bin Umar ini, maka merungkaikan persoalan yang mungkin ada. Kata Abdullah bin Umar, baginda Nabi SAW melakukan ibadah korban setiap tahun. Setiap tahun baginda Nabi SAW melakukan ibadah korban. Hadis riwayat Musnad Ahmad dan juga Imam Tirmizi. Bila itu adalah amalan Nabi SAW, semestinya itu adalah amalan para sahabat baginda Nabi SAW. Bahkan ketika mana musim haji, Hajjatul Wada', ketika mana pada Hajjatul Wada' Nabi SAW telah melakukan korban dengan banyak, sangat banyak pada musim haji Hajjatul Wada'. Bahkan Nabi SAW pada waktu itu telah menyembelih binatang tersebut. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, kita berada dalam kuliah maghrib anjuran Surau Nur Hidayah USJ 9. Lalu mohon sahabat-sahabat yang baru join untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Ketika mana pada Hajjatul Wada', maka pada waktu itu baginda Nabi SAW telah menyiapkan lebih kurang 100 ekor unta untuk dilakukan korban pada Hajjatul Wada'. Dan Nabi SAW sendiri pada waktu itu menyembelih dengan tangan baginda lebih daripada 60 ekor unta. Masya Allah, kuatnya stamina baginda Nabi SAW. Lebih daripada 60 ekor unta Nabi SAW sembelih dengan Nabi SAW melakukan nahar. Maka ini adalah kita nampak bagaimana baginda Nabi SAW mengambil berat tentang ibadah korban. Tetapi ada satu hadis yang menarik berkenaan tentang binatang korban yang Nabi SAW suka untuk sembelih. Ya, antara korban yang paling banyak dilakukan oleh Nabi adalah pada waktu ketika mana Hajjatul Wada' 100 ekor unta. 100 ekor unta. Dan daripada 100 ekor unta yang Nabi SAW sembelih dengan tangan mulia baginda Nabi SAW sendiri adalah lebih daripada 60 ekor unta. Namun kebiasaan baginda Nabi SAW ketika mana baginda Nabi SAW berada di bumi Madinah, maka pada waktu itu binatang apakah yang Nabi SAW selalu korbankan? Maka ada satu hadis yang menarik yang mana menceritakan tentang ibadah korban Nabi SAW. Maka antara binatang yang Nabi SAW suka untuk korbankan adalah seperti mana riwayat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik ni semua kita kenal, seorang yang mana sangat dekat dengan Nabi. Bahkan dia adalah umpama khadam Nabi. Dia bukan hamba, dia orang merdeka, dia penduduk Madinah, tetapi dia ini dikira sebagai khadam Nabi. Nabi SAW ketika mana mula-mula sampai di Madinah, maka pada waktu itu masing-masing menawarkan kepada Nabi tempat tinggal.
menawarkan kepada Nabi apa kenderaan, menawarkan kepada Nabi macam-macam, kerana mereka gembira dengan kedatangan Nabi SAW di Madinah. Tetapi mak kepada Anas bin Malik, Ummu Sulaim, Mulaikah binti Milhan, nama dia, ada perbezaan pendapat mengenai nama mak kepada Anas bin Malik. Maka Ummu Sulaim ini, dia seorang wanita yang cerdik. Maka waktu tu dia tak offer kepada Nabi sebarang tempat tinggal, dia tak offer kepada Nabi sebarang pada waktu itu hadiah ke apa, tidak. Tetapi yang dia offerkan kepada baginda Nabi SAW pada waktu itu anak dia yang pada waktu itu dia berusia 10 tahun. Dia datang jumpa dengan Nabi dan dia kata dengan baginda Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, aku tak ada apa-apa nak bagi. Tak ada apa-apa nak bagi. Tapi yang aku boleh offerkan adalah anakku ini 10 tahun. Dah besar. Pada waktu itu dah boleh menjadi pembantu kamu. Dah boleh menolong kamu. Maka wahai Rasulullah, gunakan dia untuk berkhidmat kepada kamu." Maka daripada sini kita nampak semenjak hari pertama Nabi sampai di Madinah, Anas bin Malik dia dah menjadi khadam Nabi, pembantu Nabi, bukan hamba. Dia menjadi pembantu Nabi sebab usia dia yang muda, 10 tahun pada waktu itu, dia pada waktu itu boleh melakukan tugasan-tugasan yang Nabi SAW minta untuk dilakukan. Maka Anas bin Malik menceritakan kepada kita apakah binatang yang Nabi SAW suka untuk sembelih. Kita dah tahu Nabi pernah korbankan udhiyah sebanyak 100 ekor unta pada peristiwa Hajjatul Wada', dan dengan tangan baginda sendiri Nabi sembelih pada waktu itu 60 lebih ekor, 63 ataupun 67 ekor unta yang Nabi SAW sembelih dengan tangan baginda. Tapi kebiasaannya kalau kat Madinah, apakah yang Nabi SAW suka untuk korbankan? Maka daripada riwayat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Anas bin Malik menceritakan, "Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshain." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkorbankan biri-biri. Kabsh maksudnya biri-biri. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan korban biri-biri. Kabshain, 2 ekor. 2 ekor biri-biri yang Nabi SAW korbankan. Sebab itu ketika mana kita baca dalam mazhab Syafi'i, apakah binatang yang paling afdal untuk dilakukan ibadah korban, maka kalaulah pada waktu itu mampu, seekor unta untuk seorang. Bukan seekor unta bahagi 7, itu dah berkongsi. Seekor unta untuk seorang, itu paling afdal. Kemudian nombor 2 paling afdal adalah seekor lembu untuk seorang. Itu adalah nombor 2. Dan kemudian nombor 3 adalah pada waktu itu biri-biri. Kerana baginda Nabi SAW bila korban, dalam riwayat Anas ini, Nabi buat korban biri-biri. Dan kemudian barulah nombor 4, kambing biasa. Maka Nabi SAW melakukan ibadah korban biri-biri. Dan apakah warna biri-biri itu? Amlahain, berwarna putih. Amlahain, berwarna putih. Dan kemudian Anas bin Malik menceritakan bukan sekadar berwarna putih. Maka sebab itu kalau kita belajar dalam fiqh juga, antara warna yang afdal pada waktu itu adalah warna putih. Warna 2 ekor biri-biri yang berwarna putih. Aqranain, pada waktu itu ianya bertanduk. Biri-biri itu ada tanduk. Ini adalah apa yang Nabi SAW buat korban. Dan paling afdal, cumanya kalaulah kita duduk di lembah Kelang, memang tak boleh nak buat korban sendiri, kecualilah dengan SOP yang ketat di Masjid Surau, dengan kehadiran hanya beberapa, lebih kurang 20 orang sahaja, tak silap dan sebagainya. Maka kerana Nabi SAW bila melakukan korban, Nabi akan sembelih sendiri. Zabahahuma biyadih. Maka Nabi SAW akan sembelih sendiri. Sebab itu afdal untuk orang yang nak buat korban, kalaulah dia mampu, maka dia sembelih sendiri. Dia tidak wakilkan kepada tukang sembelih, tetapi pada waktu itu dia sembelih sendiri. Kerana Nabi SAW daripada riwayat Anas bin Malik ini, Nabi SAW sembelih sendiri. Kambing 2 ekor, berwarna putih, dan pada waktu itu bertanduk.
Dan bagaimanakah cara Nabi SAW sembelih? Maka Anas bin Malik cerita dengan begitu detail. Wasamma, dan Nabi membaca bismillah. Wa kabbara, dan Nabi pada waktu itu bertakbir. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan Nabi SAW meletakkan pada waktu itu kaki baginda di atas tengkuk binatang tersebut, di atas binatang tersebut. Maka daripada sini yang kita belajar, ciri-ciri binatang korban yang Nabi SAW lakukan adalah kibas, biri-biri, berwarna putih dan bertanduk. Daripada hadis ini juga kita belajar bahawa sunat kalau seseorang itu mampu untuk dia menyembelih sendiri binatang korban tadi. Daripada hadis ini juga kita belajar waktu nak sembelih binatang korban nak baca apa? Itulah kita baca Bismillah, Allahu Akbar, dan kemudian kita minta untuk Allah terima. Kerana ada dalam sepotong riwayat yang lain, pada waktu itu Nabi SAW minta untuk Allah terima. Lalu Bismillahi Allahu Akbar, dan kemudian Rabbana taqabbal minna. Lalu kita doa begitu. Lalu ini daripada satu riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka daripada sini kita nampak jelas bagaimana Nabi, walaupun dalam kehidupan yang sangat sederhana, walaupun kadangkala rumah Nabi pada waktu itu tidak ada sesuatu untuk memasak, walaupun Nabi SAW bila makan hanya dengan tepung yang pada waktu itu daripada kualiti yang paling rendah, yang paling biasa, tapi bila tiba pada waktu korban, Nabi SAW setiap tahun melakukan ibadah korban. Okey. Kemudian daripada sini juga kita nampak bahawa dalam sepotong riwayat yang lain, bila disebutkan tentang apakah binatang yang paling afdal untuk melakukan ibadah korban, sama macam riwayat Anas bin Malik tadi, maka ini adalah riwayat yang mana disebutkan di sini bahawa khairul udhiyah, sebaik-baik binatang korban pada waktu itu adalah al-kabshu, biri-biri, al-aqran yang bertanduk. Sebaik-baik binatang korban pada waktu itu adalah biri-biri yang bertanduk. Maka tujuan kita melakukan ibadah korban bukanlah untuk kita menunjuk-nunjuk, tidak. Bukanlah untuk kita menunjuk-nunjuk, aku korban banyak ini, aku korban di sini, tidak. Kerana sebenarnya tujuan untuk kita melakukan korban ada pada perkataan itu sendiri. Tujuan untuk kita melakukan korban ada pada perkataan korban, iaitu memberi makna mendekatkan diri pada Allah. Itu tujuan dia. Sebab itu Allah tegaskan dalam Al-Quran pada banyak tempat. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha." Sama sekali tidak akan sampai kepada Allah tidak daging dan tidak darah. Binatang tu tak sampai pun pada Allah. Tetapi yang Allah tengok, yang akan menjadikan perbuatan itu bernilai, yang akan menjadikan pada waktu itu amalan itu bernilai, pada waktu itu adalah apabila adanya takwa, ikhlas ketika mana melakukan amalan tersebut. Dan ini sangat penting untuk kita jaga, bahawa dengan ibadah korban itu sebenarnya kita nak melakukan untuk meraih takwa, untuk kita nak merapatkan lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pada ayat yang lain, ketika mana Allah menceritakan tentang korban yang pernah dilakukan oleh dua orang anak lelaki, Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, pada surah Al-Ma'idah, yang mana mereka pun buat korban. Tetapi pada waktu itu salah seorang buat dalam keadaan terpaksa, dia bagi dalam bentuk ala kadar sahaja, maka Allah tak terima. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya hanya saja Allah terima daripada orang-orang yang bertakwa. Hatinya pada waktu itu takwa, buat kerana Allah, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan sekadar korban. Kalaulah contoh kita tengok amalan yang lain yang ada pada bulan Zulhijjah, iaitu amalan haji. Bagaimana haji pun sebenarnya dituntut pada waktu itu untuk buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua amalan pada waktu itu nilainya, pada waktu itu dia punya ganjaran dan balasannya
adalah berdasarkan kepada bila dibuat kerana Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ibadah haji yang pada waktu itu penuh dengan susah payah, berhari-hari memakai ihram, berhari-hari ada begitu banyak pantang larang, tak boleh pada waktu itu meletakkan wangi-wangian, menggunakan sabun dengan tujuan wangian, pada waktu itu kuku, rambut dan sebagainya, dalam keadaan ash'as, kusut masai, dalam keadaan aghbar, berdebu. Tetapi Nabi SAW tegaskan, barang siapa yang buat haji kerana Allah, man hajja lillah, barang siapa yang buat haji kerana Allah, dia punya poin dia adalah dia buat haji kerana Allah. Dan bila benar-benar dia buat kerana Allah, dia akan jaga percakapan dia, falam yarfuth, dia akan jaga perbuatannya, walam yafsuk, barulah dia dapat pada waktu itu ganjaran yang luar biasa. Raja'a ka yaumin waladathu ummuh, pada waktu itu dia akan pulang daripada haji seperti mana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih, suci. Bahkan dalam sebahagian riwayat menyebut pada waktu itu Allah ampunkan dosa-dosa yang besar juga. Kenapa? Bila amalan itu dibuat kerana Allah. Bahkan semua amalan begitu, sama ada bukan sekadar kurban, bukan sekadar haji, apa pun, bila dibuat kerana Allah, amalan itu akan menjadi tinggi nilai dia. Tetapi bila amalan itu pada zahirnya nampak besar, tetapi al-iyadzubillah, bukan bila dia buat bukan kerana Allah, maka akan menjadi kecil. Bahkan bukan sekadar kecil, yang dirisaukan akan menjadi umpama Al-Quran gambarkan haba'am mansura, pada waktu itu seperti debu yang berterbangan, tak ada nilai, tak ada nilai. Dan itulah yang kita nak dapat daripada pengajaran, daripada amalan-amalan yang ada pada bulan Zulhijjah ini, daripada ibadah kurban, daripada ibadah haji, daripada ibadah puasa. Yang kita nak dapat pada waktu itu adalah buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Nak jaga niat kita, nak jaga hati kita untuk buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana bila kita buat kerana Allah, maka barulah amalan itu menjadi bernilai. Sebab itu kata para ulama, perkataan ibadah itu pun menggambarkan begitu. Perkataan ibadah, bila kita kata ini aku buat ibadah ni, ibadah kurban, ibadah solat, ibadah zakat, ibadah sedekah, ibadah menolong orang, ataupun perkataan ibadah kita gunakan pada banyak benda, ibadah. Maka apakah maksud daripada ibadah pun sama. Tujuan ibadah itu adalah berdasarkan perkataan itu sendiri. Maksud ibadah adalah berasal daripada kata bahasa Arab abdun, hamba. Maka bila kita buat sesuatu, kita melakukan dalam bentuk ini perbuatan seorang hamba, ya Allah. Aku melakukan ini sebagai perbuatan seorang hamba. Tidak ada padanya sombong, tidak ada padanya riak, tidak ada padanya sum'ah, tidak ada padanya tujuan-tujuan yang selain daripadamu, ya Allah. Hanya kerana perbuatan seorang hamba yang mengharapkan redha-Mu, ya Allah. Maka itulah tujuan ibadah. Sebab itu, sesuatu amalan yang zahirnya nampak ibadah, tetapi pada waktu itu niat dia bukan ibadah, bukan bersifat hamba, amalan itu akan ditolak. Amalan itu akan ditolak dan amalan itu tidak akan diterima. Lalu sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita nampak daripada sudut ibadah kurban yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka antara bila kita nak buat kurban, maka pada waktu itu perlu kita ikut seperti mana yang telah digariskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh nak ikut suka kita. Kita pada waktu itu tak boleh nak ikut logik kita. Kita pada waktu itu tidak boleh ikut kemahuan kita. Tetapi seperti mana yang digariskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tekankan dalam ibadah kurban kepada para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada waktu itu binatang itu tidak boleh binatang yang cacat. Tak boleh binatang yang cacat.
Maka dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana hadis dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga diriwayatkan juga oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan bahawa binatang-binatang yang tempang tak boleh dibuat korban. Binatang-binatang yang pada waktu itu matanya cacat tak boleh dibuat ibadah korban. Dan juga binatang yang terlalu tua tak boleh dibuat ibadah korban, dan binatang yang terlalu sakitnya pada waktu itu tak boleh dibuat ibadah korban. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un la tajuzu fi dhahaya, hadis riwayat Ibnu Hibban, 4 jenis binatang yang tidak mencukupi untuk dibuat ibadah korban. Antaranya yang pertama, pada waktu itu binatang yang ada masalah pada penglihatan dia. Dia ada masalah pada penglihatan dia, maka tidak mencukupi, sama ada pada waktu itu dia buta dan sebagainya, maka pada waktu itu tidak mencukupi untuk ibadah korban. Yang kedua sabda Nabi, wal maridatul bayyin maraduha, binatang yang sakit dan terlalu nampak jelas penyakit dia, terlalu nampak jelas, nampak sangat kurusnya, nampak sangat penyakitnya, itu yang kita nak buat korban, itu yang kita nak persembahkan kepada Allah, itu yang mana kita nak buat. Maka binatang yang terlalu jelas sakitnya, pada waktu itu tidak boleh dilakukan ibadah korban. Yang ketiga, al-arja', binatang yang pada waktu itu tempang, maka pada waktu itu tidak cukup untuk dibuat korban. Wal kabiratul lati la tanqa, dan binatang yang dah terlalu tua, maka pada waktu itu tidak mencukupi untuk dibuat ibadah korban. Kerana kita nak buat korban untuk Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala, maka kita nak buat yang terbaik. Maka inilah amalan yang ada ketika mana pada bulan-bulan Zulqa'dah ini, iaitu amalan korban. Daripada sudut hukum ahkam, penjelasannya terlalu banyak, dan insya-Allah pada hari Ahad ini pun kita akan buat satu program khusus di Facebook yang sama pada jam secara percuma daripada jam 8.30 pagi sampai 11.30 pagi, menceritakan korban daripada sudut hukum ahkam semata-mata. Daripada sudut hukum ahkam semata-mata. Boleh tak nak buat korban dengan menggunakan duit syarikat? Boleh tak terima binatang korban daripada orang yang bukan Islam? Boleh tak, yang biasa selalu, boleh tak nak buat korban untuk orang yang dah meninggal dunia, sebagai contoh. Banyak orang yang pada waktu itu dia pertikaikan, ini yang mana biasa, bahkan hampir kerap dan setiap hari datang soalan yang sama, boleh ke buat korban untuk orang yang meninggal dunia? Dia nak buat korban untuk mak dia, untuk ayah dia, kerana ingatan, kerana sayang, kerana pada waktu itu sebagainya. Maka yang kita kena faham, kenapa tak boleh buat korban untuk orang yang meninggal dunia? Sebab korban ini ibadah. Korban ini adalah ibadah. Kita buat korban bukanlah suka-suka. Sebab itu kita tak boleh buat korban kecuali pada hari yang telah ditetapkan, iaitu pada 10 sampailah penghujung hari tasyrik, hanya 4 hari. 10 Zulhijjah sampailah pada 13 Zulhijjah. 4 hari saja boleh buat korban. Ini adalah ibadah. Bila korban ini adalah ibadah, maka pada waktu itu ianya mestilah ada niat. Ianya memerlukan kepada niat. Ianya ibadah, ianya perlukan kepada niat. Lalu bila kita nak buat korban untuk orang yang hidup sekalipun, tapi kita tak beritahu dia, kita tak maklumkan dia, maka bagaimana korban itu nak sah? Ianya tak menjadi korban. Contoh, saya buat korban untuk adik saya masih hidup. Contohlah nama adik saya Muhammad. Saya kata ini korban untuk Muhammad. Tak apalah, mungkin dia tak dapat buat korban, aku buat korban untuk adik aku. Maka pada waktu itu saya pun buat korban untuk adik saya Muhammad. Tapi saya tak beritahu dia. Bila saya tak beritahu dia, adakah dia akan niat? Mana mungkin dia niat, sebab dia pun tak tahu ada orang buat korban untuk dia. Maka pada waktu itu korban itu tak sah. Kenapa? Sebab orang itu walaupun dia hidup,
Tetapi dia tak tahu ada orang buat korban untuk dia. Konon-konon kita nak buat surprise, kita nak buat begitu. Tetapi ini ibadah. Ibadah memerlukan niat. Innamal a'malu bin niat. Maka pada waktu itu korban untuk orang yang hidup sekalipun, bila kita tak maklumkan kepadanya, maka pada waktu itu korban itu tidak sah. Maka kena maklumkan, sekadar maklumkan, Muhammad, aku ada buat korban untuk engkau. Maka izin dia pada waktu itu dikira sebagai niat. Tetapi orang yang dah meninggal dunia, macam mana dia nak niat? Dia telah meninggal dunia, ditanam, pada waktu itu dikebumikan. Macam mana orang yang meninggal dunia nak niat? Dia tidak lagi mukallaf, tidak lagi hidup di atas dunia ini. Macam mana kita nak buat korban untuk orang yang dah meninggal dunia? Sebab dia dah tak boleh niat. Pada waktu itu dia tak boleh niat. Walaupun duit tu pakai duit kita, tetapi kita nak meletakkan nama dia. Maka bila pada waktu itu mayat dah tak boleh niat, maka korban untuk orang yang dah meninggal dunia tak dikira korban. Tak dikira korban. Tak dikira sebagai amalan korban. Kecuali kalaulah pada waktu itu dia pernah berwasiat. Wasiatnya seseorang itu ketika mana dia hidup, umpama dia telah memberi izin dan umpama dia telah berniat ketika mana dia dah tak ada, lalu dikira sebagai izin. Dia kata, nak nanti kalau mampu, buatlah korban untuk mak setiap tahun pun, buatlah korban untuk ayah setiap tahun pun. Bila dia dah wasiat, maka itu dikira sebagai niat. Maka sebab itu, orang yang mana ketika mana dia dah meninggal dunia, kalau dia wasiat, barulah dikira sebagai korban. Lalu, banyak orang pada waktu itu timbul soal. Habis tu macam mana nak buat korban untuk ibu bapa, atuk, nenek, orang yang telah meninggal dunia, untuk yang anak bawah tahun? Mak bapak dia niatkan. Sama juga ketika mana anak tu nak buat haji, nak buat umrah, maka pada waktu itu ibu bapa dia niatkan. Untuk anak yang belum mukallaf, yang belum baligh, maka ibu bapa untuk dia niatkan. Sebab ada yang bertanya. Maka kenapa kita nak sangat pada waktu itu mengikut logik kita, mengikut pemahaman kita? Lalu pada waktu itu sebenarnya orang yang dah meninggal dunia, yang dia sangat perlukan adalah pahala. Dia pada waktu itu tak kisah pun ada korban atas namanya ataupun tak. Dia tak kisah pun. Contohnya dia nak berbangga-bangga dengan jiran sebelah kubur dia. Dia kata, tahu tak aku ada buat korban seekor lembu, unta. Dia sebenarnya tak kisah pun tentang namanya ada dekat binatang tu ataupun tidak. Nama dia ada dekat bahagian itu ataupun tidak. Nama dia ada pada korban itu ataupun tak. Orang yang dah meninggal dunia, yang diharapkan adalah pahala. Lalu, apa yang kita boleh buat? Yang kita boleh buat adalah kita buat korban atas nama kita. Sebab kita masih hidup, kita boleh niat. Korban itu ibadah. Ibadah memerlukan kepada niat. Maka kita pun buatlah korban atas nama kita. 10 ekor contohnya. Atas nama saya 10 ekor. Tetapi pahala itu, kita niatkan kambing yang pertama untuk mak yang telah meninggal dunia, kambing yang kedua untuk ayah yang telah meninggal dunia, kambing yang ketiga untuk atuk, kambing yang keempat untuk anak saudara, kambing yang keenam untuk pakcik, ke-10. Maka niatkanlah pahala. Sebab itu kata para ulama Syafi'i, tak perlu meletakkan nama bahagian untuk orang yang telah meninggal dunia, sebab bukan itu yang almarhumah nak. Mereka bukan nak nama pun sebenarnya. Apa yang mereka nak adalah pada waktu itu, mereka nak pada waktu itu pahala. Dan macam mana pahala boleh disampaikan? Seperti mana kita baca Quran, kita niatkan pahala. Kita sedekah, kita niatkan pahala. Kerana sedekah tu daripada kita, tapi pahala tu kita berikan kepada mereka. Samalah juga ketika mana kita buat korban dan kita niatkan pahala, sampaikan pahala pada mereka yang telah meninggal dunia, sebab yang mereka nak pada waktu itu adalah pahala. Maka niatkan pahala. Tak perlu pada waktu itu bertegas, nak bergaduh dan sebagainya. Nak juga ini untuk mak saya. Ada wasiat tak ada, tapi letak juga nama dia sebab saya bayar. Bukan masalah bayar ataupun tidak, tetapi pada waktu itu dia khawatiri, pada waktu itu korban itu
tidak sah. Ada yang berkata, tak, Allah Maha mengetahui, Allah pada waktu itu tahu, memang, tetapi kita kena buat amalan itu berdasarkan daripada apa yang telah digariskan oleh baginda Nabi SAW dan juga para ulama-ulama yang telah ulama-ulama yang muktabar. Maka sebab itu, sebagai contoh, ada orang kalaulah contoh pada waktu itu dia nak buat solat, dia nak solat, tetapi pakaian dia ada najis, lalu bila dia solat dengan pakaiannya yang najis, adakah pada waktu itu solatnya sah? Tidak sah, sebab ada sesuatu yang tidak mencukupi syarat. Sama juga macam syarat korban adalah pada waktu itu niat Islam. Sama juga macam syarat sahnya solat, pakaian mesti bersih daripada najis. Tapi boleh tak pada seorang tu dia bertegas, tidak, Allah Maha mengetahui niat saya nak solat. Semestinya Allah Maha mengetahui, tetapi kita patut buat sebaik mungkin sebagai seorang hamba. Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah beberapa amalan tentang ibadah kurban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi riwayat-riwayat yang menceritakan tentang ibadah kurban. Antaranya adalah waktu. Ibadah kurban itu hanya sah selepas daripada ditunaikan solat sunat hari raya. Bila dah selesainya pada waktu itu solat sunat hari raya ataupun waktu yang mencukupi untuk melakukan solat sunat hari raya, maka pada waktu itu barulah sah untuk buat korban. Contoh, selalunya jam 8.30 dah selesai solat sunat raya. Bila berlalunya waktu yang mencukupi untuk ditunaikan solat sunat Idul Adha, kalaulah kita nak buat korban dekat tempat kita, kalaulah buat korban di luar negara berdasarkan kepada perkara di sana, maka dalam hadis disebutkan, Nabi SAW menyebut bahawa barang siapa yang pada waktu itu melakukan ibadah korban, maka hendaklah dia melakukan ibadah korban selepas daripada solat sunat Idul Adha. Kalaulah tidak, maka pada waktu itu ianya dikira sebagai sedekah biasa. Man dzabaha qabla salah, sabda Nabi SAW, barang siapa yang menyembelih binatang korban sebelum solat, maka pada waktu itu hendaklah dia gantikan dengan binatang yang lain. Falyazbah makanah ukhra, kerana tak dikira korban, dikira sebagai sembelihan biasa. Wa man kana lam yazbah hatta sallaina falyazbah ala ismillah, dan bila dah solat kalau nak buat korban, maka pada waktu itu sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, inilah serba sedikit dan di hujung ini sebagai peringatan dari untuk diri saya. Insya-Allah pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada hari Isnin yang merupakan 19 Julai bersamaan dengan 9 Zulhijjah, ianya adalah hari yang sangat-sangat dituntut untuk kita berpuasa. Hari ini hari Khamis, esok Jumaat, Sabtu, Ahad. Hari Isnin, berapa hari bulan? 19 hari bulan 7, iaitu pada hari Arafah, 9 Zulhijjah. Sepanjang 10 Zulhijjah ini memang kita dituntut berpuasa. Sepanjang permulaan Zulhijjah memang kita dituntut untuk berpuasa. Tetapi 9 Zulhijjah lagi-lagilah dituntut untuk berpuasa. Sebab itu daripada salah seorang sahabat Nabi, Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, maka Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu berkata, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Kata Abu Qatadah meriwayatkan daripada baginda Nabi SAW, sabda Nabi, siyamu yaumi Arafah, berpuasa pada hari Arafah. Nabi SAW bersabda, aku mengharapkan kepada Allah, yang mana Allah akan mengampunkan, Masya Allah, dosa yang lalu dan juga dosa yang kemudian. Berapa banyak? As-sanah, dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Dosa 2 tahun
pada waktu itu diampunkan apabila kita berpuasa pada hari Arafah 9 Zulhijjah. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Maka kita sangat-sangat dituntut untuk 9 Zulhijjah ini untuk berpuasa. Maka marilah sama-sama kita memperbanyakkan puasa pada 9 Zulhijjah ini. Lagi-lagi kalau kita mampu, bermula esok kita puasa, kalaulah belum 10 hari pertama Zulhijjah. Tapi amalan yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah kita galakkan diri kita, anak-anak kita dan keluarga kita untuk berpuasa pada 9 Zulhijjah. Ganjarannya sangat luar biasa, diampunkan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Hadis riwayat Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Selain daripada hari Arafah juga, kita dituntut untuk memperbanyakkan mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga bermanfaat pertemuan di antara Maghrib dan Isya ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan Surau Nur Hidayah USJ 9 di atas peluang diberikan untuk berkongsi ilmu pada malam ini. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Saya doakan kesejahteraan, kebaikan untuk sahabat-sahabat semua. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terima amalan setiap daripada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jazakumullahu khairan.